Wa innal munafiqah. Yang ni yang paling kita takut ni. Orang munafik ni macam mana? Jama'a asya'atan wa amana. Orang munafik ketika mana dia buat satu amalan, dia buat dalam keadaan hanya melepaskan batuk di tangga. Dia buat macam tu ya. Kira semayang apa semua mungkin tu. Orang kata ni semayang ni tak rasa ke Tuhan tak terima. Dia kata peduli apa. Dia kata ni kira semayang ni cukup besar tuh. Dia kata macam tu pula. Orang lain tak semayang langsung dia. Nampak tuan sekalian. Nabi kata tidak akan jatuh miskin, tidak akan rugi, tidak akan berkurang harta orang-orang yang bersedekah. Dia kata kalau kita nak tahu amalan kita ni Tuhan terima ataupun tidak, iaitu ketika mana kita buat satu amalan, dia melahirkan amalan hak lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di dalam suratil Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna maskana wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Sadaqallahul azim. Di dalam suratil Hajj ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Tuhan kata, dan tiap-tiap umat kami jadikan dan kami syariatkan kepada mereka, iaitulah mansaka, nusuk, ibadah. Tuhan bagi daripada umat Nabi Adam alaihi salam dan umat-umat nabi-nabi yang selepas daripada itu sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ibadat. Maknanya Tuhan dijadikan manusia ni bukan duduk saja atas dunia ni. Tuhan jadikan manusia bukan hanya saja untuk kita nak cari makan, tetapi Allah Ta'ala jadikan juga manusia di atas dunia ni supaya melakukan ibadah, iaitulah sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, Tuhan kata liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tuhan kata selain daripada ibadah, syariat yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi mereka ni sentiasa duk sebut nama Allah. Sebab dalam ibadat ni nama Allah Ta'ala kita sebut. Contoh ibadat semayang, mula nak panggil orang main ke semayang ni pun kita sudah menggunakan nama Allah Ta'ala dengan lafaz takbir, Allahu Akbar. Bila orang dengar, orang akan jawab balik dengan lafaz yang sama, Allahu Akbar. Itu di antara tujuan ibadat. Tuhan nak abang kat kita, selain daripada Tuhan bagi tujuan ibadat itu kepada kita, Allah Ta'ala nak cerita kata kita ada hubungan dengan dia. Bagi orang yang sentiasa ingat kepada sesuatu benda, sudah pastilah dia akan sebut benda tu. Begitu juga dengan kita. Sebab Tuhan sayang, sebab Tuhan rahmat, sebab Tuhan kasih kepada kita, pasal itulah Tuhan tak mau kita terputus hubungan dengan dia. Macam mana cara nak ada hubungan dengan Allah? Iaitulah kita duk ingat dia dan kita selalu sebut dia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut juga, Tuhan kata ketika mana kamu sebut aku, kamu akan mengingati ma razaqahum min bahimatil an'am. Kamu akan ingat rezeki yang aku bagi kepada kamu. Bila kita sebut Allah, kita tahu kata semua yang ada kat kita ni semua rezeki main daripada Allah. Tuhan bagi kat kita kesihatan, Tuhan bagi umur yang panjang, Tuhan bagi diri kita ni boleh dalam keadaan hidup aman sentosa, hati tenang dan sebagainya. Yang ni semua rezeki daripada Allah. Bila sebut Allah, kita akan teringat apa yang ada kat kita ni semua main daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Hajj ni juga
ayat yang 34, Tuhan kata bila dah jadi macam tu, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Maka Tuhan kamu, Tuhan kata, fa ilahukum, yang kata Tuhan kamu ini ilahun wahid, dialah Tuhan yang satu. Jangan duk pergi cari yang lain. Bila dah kamu dapat rezeki daripada Allah, bila dah kamu boleh mengingati Allah, jangan ada unsur-unsur syirik, kesyirikan. Jangan duk fikir Tuhan yang lain, jangan duk kira nak minta tolong kepada benda yang lain, minta tolong kepada Allah. Pasal apa? Pasal kamu ada Allah. Kemudian Tuhan kata wabasyiril mukhbitin, dan berikan kabar gembira kepada mukhbitin, iaitulah orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh dan istiqamah di dalam melakukan amal ibadah. Berdasarkan kepada ayat ni tuan-tuan sekalian, dia merupakan satu keterkaitan di antara tajuk yang akan kita cuba bincangkan dengan sepintas masa yang ada. Iaitulah bagaimana kita nak kekalkan momentum Ramadan. Yang Ramadan tu dia dah berlalu, dah tinggal kita ni lebih kurang dalam 20 tahun, 20 hari. 20 tahun dah, 20 hari. Dia dah tinggal dah. Bila dia tinggal, apakah kesan yang ada pada diri kita? Yang tu yang kita nak tahu tu. Sebab ketika mana sebelum nak main Ramadan, orang pakat duk tunggu masuknya bulan Syaban tu, masuknya bulan Rejab tu, pakat duk berdoa dah. Sampai boleh, apa orang kata apa, jemaah ni sampai boleh mengapai. Kalau tu imam sangkut, dia boleh tegur kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Imam lapak pula waktu tu, Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Tu jadi hak jemaah dengar, silap tu imam, depa boleh tegur. Pasal apa? Pasal rindu kat Ramadan punya pasal. Kita rindu kat Ramadan. Bila mai hari pertama Ramadan ni penuh tuan-tuan sekalian. Tak kira lah tang mana pun. Masjid kecil ke, masjid besar ke, penuh. Kalau tu imam lambat, pakai sembahyang di Pancong. Tahu di Pancong? Tempat ambil yang sembahyang. Pasal dia lambat. Dia boleh duduk kuih orang belakang ni. Kalau kita lambat duduk belakang, dia kata aku imam, baru dia buka lorong bagi jadi imam. Nak abang macam tu. Nak abang kata sayangnya kita pada Ramadan ni. Tapi bila mula dia naik 15 hari dalam bulan Ramadan, dia jadi serah dah. Dia jadi serah ni maksud dia jadi kurang dah. Ada dah ruang nak menapai 10 hari yang terakhir. Yang Tok Bilal Pulun punya duk tarik fadlan minallahi wa ni'mah sampai nak putih orang-orang tengkok. Tok Imam gali-gali, hei, dia kata kita 2 orang malam ni. Sungguh-sungguh 2 orang sungguh. Allahu Akbar. Tuan-tuan, pas mana kita ni? Bukan kita tang ni, tempat lain pun sama. Kan? Negara Arab pun sama, yang kita duk kata negara Arab, tang mana pun sama, tuan-tuan sekalian. Kecuali yang ni yang saya baca ayat Quran tadi ni. Kecuali orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mukhbitin. Al-mukhbitin ni siapa dia? Mukhbitin mengikut Syekh Tahir Ibnu Ashur. Dia ni satu orang ulama tafsir. Dia terkenal dalam tafsir dia At-Tahrir wa Tanwir, dalam kitab tafsir dia tu. Dia kata mukhbitin ni adalah orang yang ada sifat tawaduk. Orang yang ada sifat tawaduk, orang yang tidak sombong melakukan amal ibadat, dan dia istiqamah dalam melakukan amal ibadat. Yang ni mukhbitin. Maknanya dia tawaduk dengan amal ibadat ni. Kalau bertemu antara kerja dia dengan amal ibadat, dia dahulukan amal ibadat dulu. Bila dia duk nampak ada satu benda yang dia nak kena selesaikan, tengok-tengok orang azan waktu tu. Dia kata azan, dia kata pergi semayang luar, dia kata. Ni, yang ni mukhbitin. Dia tawaduk. Bukan nak abang kata yang duk buat kerja lepas tu satgi nak semayang ni sombong. Bukan maksud dia macam tu. Maknanya dia boleh ukur dengan diri dia. Dia kata aku nak pilih Allah Ta'ala dulu. Walaupun kerja ni pun penting, bukan tak penting, tapi Allah Ta'ala aku nak pilih dulu. Yang ni nama dia mukhbitin. Itu kata Syekh Tahir Ibnu Ashur. Jadi tuan-tuan sekalian, bagi kita,
Kita tak tahu kita duduk dalam golongan yang mana. Pasal apa kita nak kena pulun juga untuk nak cari ataupun nak jadi seperti mana mukhbitin ni? Pasal apa? Kerana kita tak tahu amalan kita dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala terima ataupun tidak. Kita tak tahu. Ramadan yang kita buat, puasa yang kita buat, sembahyang tarawih yang kita buat, baca Quran, mangkit qiyamul lail dan sebagainya, kita tak tahu Allah Ta'ala terima ataupun tak. Seperti mana yang telah disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibnu Mas'ud dalam kitab Qiyamul Ramadan karangan Imam Al-Marwazi, dia katakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yakhruju fi akhir lailatin min Ramadan. Di penghujung Ramadan, Ibnu Mas'ud ni dia akan mengingatkan orang-orang yang duduk di penghujung Ramadan. Apa dia kata? Fayunadi. Dia kata apa? Dia kata man hadzal maqbulu lailah fanuhannihi. Wa man hadzal mahrumul mardud al-lailah falyu'azzihi. Dia kata ni dalam banyak-banyak kita semua ni, siapa yang rasa amalan dia itu diterima oleh Allah, siapa yang yakin dan siapa tahu kata amalan dia tu diterima oleh Allah, mai sini dia kata fayuhannihi, aku nak jumpa dia, aku nak ucap tahniah kepada dia. Dan siapa-siapa yang rasa amalan dia tu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, fanu'azzihi, aku nak jumpa dia dan aku nak ucapkan takziah kepada dia. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal kita tak tahu amalan kita ni Tuhan terima ke tak. Kita tak tahu. Dalam suratil Mu'minun ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Tuhan kata, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan itu sedekah dengan hati yang penuh rasa takut, dan mereka tahu bahawa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Orang yang dia tak tahu amalan dia Allah Ta'ala terima ataupun tak, satu benda aja yang ada dalam diri dia, apa dia? Iaitulah dia mengharapkan amalan dia itu diterima oleh Allah. Jadi dia masuk dalam golongan ni. Golongan mana? Golongan yang ketika mana dia melakukan amal ibadat, dia minta-minta supaya Allah Ta'ala terima, dan dia rasa takut kalau Tuhan tak terima amal ibadat dia. Kita bagi contoh tuan-tuan, macam sembahyang maghrib kita ni. Kita tahu ke amal ibadat sembahyang maghrib kita Tuhan terima ke tak? Waktu kita masuk tu pun tuan-tuan sekalian, nak sembahyang maghrib tadi ni, dalam keadaan angkat-angkat takbir apa semua, lepas tu nak rokok-rokok, tangan ni terpegang. Orang kata apa? Pakai baju. Pegang-pegang pakai baju. Allah, tang mana kunci kereta tu dia dah. Dia mula dah orang tu. Dah bermain dengan motor. Dia kata tinggal di motor dah perkataan ni. Kalau orang belah Penang dia kata pergi dah, dia kata pergi tu maksud dia apa? Jahanam, hilang dah motor aku, dia kata. Hari tu hilang dah sedai. Ni nak hilang kali kedua pula. Lepas tu dia mula dah hilang fokus dah. Tok Imam baca panjang ke apa, dia mula duk main dalam hati dia. Dia kata Tok Imam ni pun celah-celah ni lah nak baca panjang pun. Dia main macam tu. Dia mula, dia kacau kepala dia tu. Tuan. Habis-habis sembahyang, tak ada nak doa apa, lompat keluar tu. Pergi tengok motor apa, main pun berjalan kaki. Mana bawa motor? Dia main kacau macam tu. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau macam tu punya ujian sikit Tuhan bagi dekat kita, tuan-tuan faham tak? Takkan kita boleh duk buka dada, duk berasa bangga, kata apa, kata aku sembahyang maghrib, sagi keluar berjalan, apa dengan dada itik punya duk buka, duk abang kata aku ni bagus pasal boleh sembahyang maghrib, duk tengok orang lain serupa dengan ahli neraka. Bolehkah macam tu? Tak boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia tak tahu Tuhan terima tidak amalan dia, dia akan senantiasa buat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada satu rasa takut. Takut apa tuan-tuan sekalian? Takut Tuhan tak terima. Dan benda inilah yang diajarkan oleh Hasanul Basri, seorang tokoh sufi. Kita kenal nama Hasan Al-Basri ni.
Dia ada dua amalan yang dia selalu duk pesan kepada orang. Yang pertama al-khauf. Khauf ni takut. Dan yang kedua ar-raja, iaitulah mengharapkan. Khauf ni makna dia takut. Ar-raja, raja tu bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu ni rojak ni kira makan rojak lah. Lalu buka open house ni rojak mesti ada ya. Kan? Bukan maksud yang tu. Maksud dia mengharapkan. Pasal tu kita nak semayang tuan-tuan sekalian. Salah satu daripada sifat Sayyiduna Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dia ni cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia nak semayang, ayak muka dia ni berubah. Dia jadi risau, dia jadi takut. Kawan-kawan pakai duk perhati dia lama dah, depa nak tanya ni. Jadi depa jumpa dia kata, wahai Husain, ketika mana kamu nak semayang, pasal apa kami nampak riak wajah kamu tu, nampak macam kamu takut, nampak macam kamu risau, nampak macam kamu bimbang. Sayyidina Husain kata apa? Aku mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dua benda ni. Yang pertama apa dia? Khauf. Aku semayang ni aku takut. Takut ni pasal apa? Aku takut Allah Ta'ala tak terima semayang aku. Aku takut Tuhan tak sudi nak tengok aku. Kita pulun duk sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rupa-rupanya Tuhan buat tak tahu ya kat kita. Dan aku mengharapkan, aku raja ni aku haraplah janganlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala tolak amalan aku, dan aku harap Tuhan terima amalan aku. Habis-habis semayang yang tu tuan-tuan sekalian. Kalau kita boleh ada rasa tu, alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya cuba nak kaitkan benda ni dengan Ramadan kita tu. Ketika mana berlalunya Ramadan, jangan kita duk berasa puas dah dengan apa yang kita buat dalam bulan Ramadan ni. Sehingga kan tidak ada langsung kesinambungan daripada amalan-amalan Ramadan yang kita buat dalam bulan-bulan biasa. Dalam bulan Ramadan, kita diajarkan supaya sentiasa berpuasa. Jadi bila mai dalam bulan Syawal ni tuan-tuan sekalian, puasa. Perhabis, puasa 6 tu perhabis bagi awal apa semua ni. Alhamdulillah, dia ada kesinambungan daripada Ramadan. Lepas tu tanam pula dalam diri. 6 dah habis dah. Alhamdulillah. Lah ni dah masuk Isnin, masuk hari Khamis, puasa pula. Walaupun dalam bulan Syawal. Orang tanya Syawal habis dah puasa. Alhamdulillah habis. Lepas tu Isnin Khamis tak buat aku. Dia kata cukup ayat dah, puas ayat dah. Ada juga tuan, dia duduk mengaji pun mungkin lebih mengaji kot. Bila mengaji dia kata, orang kata tak puasa kah? Dia kata kalau puasa, dia kata jenuh Tuhan nak bayar. Dia kata begitu. Pasal apa? Dia kata hadis Nabi. Dia pun mengaji juga. Dia kata hadis Nabi kata apa? Siapa yang puasa dalam bulan Ramadan, kemudian summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia sambung pula dengan 6 dalam bulan Syawal ni, banyak mana dia dapat? Dia tanya kita, banyak mana dia dapat? Kita jawab macam puasa setahun. Dia kata setahun. Dia kata maknanya lepas puasa ni setahun tak kena puasa. Dia kata kalau puasa setahun, dia kata jenuh Tuhan duk berhutang pula dengan kita. Dia duk fikir Tuhan ni sopan dengan kawan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita sambung amalan-amalan itu. Kita duk biasa dah mangkit ketika mana tengah malam. Sebelum kita nak sahur, orang utara panggil suq. Sebelum nak suq, mangkit tengah malam. Mangkit tengah malam, antara benda yang kita duk buat, kita duk lazimi apa? Orang perempuan kita duk perangat lau apa semua satgi nak suq satgi ni. Dia pergi masuk dalam bilik ayang, dia habis-habis ambil ayang semayang, dia hampakkan sejadah semayang 2 rakaat. Jadi lepas daripada ni pun tuan-tuan, amalan tu diteruskan. Begitu juga dengan bulan Ramadan, bulan puasa. Quran kita tak tinggal. Kira tak tahu nak pergi ke mana waktu tengah hari ni, kira buka Quran, bacalah. Tapi yang duk jadi dekat kita ni, saya tak tahulah jadi belah sini, belah lain lah duk jadi tu. Dia tak top up dengan Quran. Dia kira waktu rehat ke, waktu tengah hari tu, waktu lena. Kalau tak baca Quran, dia tukar dengan lena, dia tukar dengan tidur. Itu jadi, tuan sekalian. Jadi tak ada penerus. Kita dah khatam dia, orang tak baca Quran ke? Dia kata khatam dah bulan puasa baru ni. Dia kata khatam tu bila pula nak pegang Quran? Puasa tahun depan pula pegang Quran. Tuan-tuan, kita hurai sikit lagi. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Imam Hasanul Basri yang ni,
Yang ni kita ambil satu pengajaran. Imam Hasanul Basri dia kata apa? Dia kata innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqah. Wa innal munafiqa jama'a asa'atan wa amna. Dia kata sesungguhnya orang yang beriman, orang yang beriman yang tergolong dalam mukhbitin tadi ni, iaitulah orang yang ketika mana jama'a ihsana, dia buat satu amalan yang baik, wa syafaqah. Syafaqah ni maksud apa? Dia duk dalam hati dia duk rasa khawatir, takut-takut amalan ni tidak diterima oleh Allah. Yang tu, orang yang beriman masuk dalam golongan mukhbitin ni tadi ni. Depa ni siapa dia? Bila depa buat satu amalan, depa buat betul-betul dan juga depa rasa takut-takut amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi dia mangkit tengah malam. Nabi mangkit tengah malam sampai bengkak kaki-kaki, hadis Nabi sebut. Sampai Aisyah tengok, Aisyah ni dia pergi tanya baginda Rasul. Dia kata, ya Rasulullah, awaklah yang buat amal ibadat ni sampai bengkak kaki-kaki ni. Orang lain pun semayang juga. Itu macam bahasa kita lah. Orang lain pun semayang juga tapi taklah sampai bengkak kaki. Kan? Tuan-tuan ada semayang bengkak kaki? Tak ada. Jatuh motor dah lah bengkak kaki main semayang kan, bawa tungkat. Apa kata baginda Nabi SAW? Nabi kata, afala akuna abdan syakurah. Nabi kata, aku buat semua ni pasal apa? Pasal aku nak jadi orang yang bersyukur. Aku buat amalan ni sungguh-sungguh ni pasal apa? Pasal aku nak habaq kepada Allah, aku nak tunjuk kepada Allah, kata aku ni bersyukur di atas apa yang Tuhan bagi kepada aku. Nak dibandingkan dengan amalan yang kita buat, nak dibandingkan dengan kurniaan Tuhan kepada kita, tidak ada bandingan. Apa yang Tuhan bagi kat kita ni tuan-tuan tidak terbayar. Apa yang Tuhan bagi kat kita tak boleh kita nak langsaikan. Pasal apa? Pasal banyak yang Tuhan bagi kat kita ni tidak boleh diukur dengan nilaian mata wang ataupun nilaian harga yang ada sekarang. Tak boleh. Tuhan bagi kat kita ni boleh duk berkedip biji mata ni tuan-tuan sekalian. Kalau Tuhan dia sewa kat kita sedah berkedip, seduit tu maksud dia 1 sen. Sedah 1 sen. Tuan-tuan, hari ni berapa kali lah kita duk kedip-kedip biji mata tu. Jenuh bayar kita. Gulung tikar macam tu ya. Tuhan bagi hak duk bernapas ni tuan-tuan sekalian. Nikmat hak tu aja. Hak duk bernapas cantik apa semua duk bernapas, tiba-tiba kena Covid ni dia tangkap dada ni. Bernapas tak boleh. Oi dia kata kena tu dia kata nak bernapas serba nak mampus. Dia kata begitu. Orang belah utara dia macam tu, dia kira semua nak mampus ya. Dia kata nak menapah ni serba nak mampus. Lepas tu dia kata bila dah lega sikit dia kata Allahu Akbar, baru tahu yang kata niat apa yang kata macam mana nikmat bernapah tu. Nak cari tahu mana? Ni tuan-tuan sekalian ni saya pakai spek mata ni. Kalau tak pakai dulu macam-macam kerja kita boleh buat. Setakat nak terjun dalam hutan ke, nak buang rumput ke apa, tak apa. Ni spek mata tuan sekalian. Dia jadi bila tak pakai spek mata ni jadi satu nikmat. Tapi bila pakai ni dia jadi dia contoh nikmat tu. Tapi tak mana kita nak cari tuan-tuan sekalian segala nikmat tu? Tak ada. Pasal itu Tuhan suruh kita ingat apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dan jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah. Hasan Basri kata innal mu'mina jama'a ihsanan wa syafaqah. Orang yang beriman ketika mana dia buat satu amalan, dia betul-betul tumpu, dia betul-betul pulun buat amalan tu bagi cantik, kemudian dia khawatir, dia berasa dalam diri dia takut-takut amalan itu tidak diterima. Wa innal munafiqah, yang ni yang paling kita takut ni. Orang munafik ni macam mana? Jama'a asya'atan wa amana. Orang munafik ketika mana dia buat satu amalan, dia buat dalam keadaan hanya melepaskan batuk di tangga. Dia buat macam tu ya. Kira semayang apa semua mungkin terus. Orang kata ni semayang ni tak rasa ke Tuhan tak terima? Dia kata peduli apa? Dia kata ni kira semayang ni cukup besar Tuhan. Dia kata macam tu pula. Orang lain tak semayang langsung lain. Nampak tuan sekalian? Tak puasa ke Syawal apa semua. Dia kata dah puasa Ramadan dah. Cukup ke dengan puasa Ramadan tu? Dia kata aku puasa juga. Dia kata boleh lah tara tu. Dia kata nak buat tara mana langsung. Sampai macam tu. Tuan-tuan, yang ni saya sebut ni bukan nak katakan siapa-siapa. Kita balik muhasabah tengok. Kok ada benda tu kat kita. Kalau ada pakat-pakat kita buang. Yang tu ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala.
dan golongan salafus salih. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, ni depa ni dengan amalan ibadat ni depa cukup pulun. Kita nak ikut jejak depa lah. Golongan salafus salih dia kata apa? Kana ba'du salaf yazharu alaihi al-hazn yawma 'Idul Fitr. Golongan salafus salih ketika mana hari raya Idul Fitri, raya tu depa ni pakat hazan, depa ni pakat bersedih. Selalunya raya ni kita gembira, betul tak betul? Allah Ta'ala suruh kita gembira, tapi mereka ni sedih. Bukan nak abang kata mereka lawan kurniaan Allah Ta'ala, dah. Mereka sedih ni pasal apa? Pasal mereka duk kata takut-takut amalan yang Tuhan bagi kepada mereka suruh buat, mereka tak dapat nak laksanakan dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia jadi macam tu. Dia main duk takbir pun air mata duk turun. Orang kata takbir ni pasal apa? Pasal tak boleh balik kampung ke? Dia bukan masalah tak boleh balik kampung. Masalah dia aku duk fikir ni, Ramadan aku ni, aku duk fikir puasa aku duk fikir sedekah dalam bulan Ramadan, aku duk fikir Quran yang aku baca, aku duk fikir qiyamul lail, aku duk fikir ni zikir-zikir ni. Tuhan terima ke tak ni? Aku duk fikir yang tu. Kita duk berseronok, aku takut keseronokan itu menghilangkan rasa khawatir dan bimbang dalam diri. Takut-takut amalan tu Tuhan ditolak, habis amalan tu. Habis. Yang ni amalan salafus salih. Kerana itulah kata Ibn Rajab Hambali dalam kitab dia Lataiful Ma'arif, dia kata golongan salafus salih, qala ba'du salaf kanu yad'una Allah 6 ashhur an yuballighahum syahr Ramadan. Summa yad'una Allah 6 ashhur an yataqabbalahu minhum. 6 bulan tuan-tuan sekalian lepas daripada bulan Ramadan, mereka duk berdoa Allahumma taqabbal min Ramadan. Depa duk berdoa 6 bulan, depa berdoa supaya Allah Taala memberikan makbul segala amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Kita hari ni dah bunyi lagi lah Ramadan, tak bunyi dah. Duk berdoa pun tak dengar Ramadan dah. Wa balighna Ramadan tak ada dah. Namun masuk bulan Rejab ni bunyi pula. Tak ada dah. Kan kita duk Allahumma taqabbal minna, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Relevan tak doa tu? Relevan kalau mengikut salafus salih. Tapi kalau kita baca doa tu sekali, orang pakai doa kuih tu imam tu imam nak masuk Ramadan pula ke? Kita baru tinggal Ramadan ni. Nampak tak sekalian? Allahu Akbar. 6 bulan dia berdoa. Dan selepas daripada 6 bulan tu pula, kata Ibn Rajab, dia kata golongan salafus salih summa yad'una Allah 6 ashhur an yataqabbala minhu summa an yuballighahum syahr Ramadan. 6 bulan selepas daripada depa duk minta bagi Allah Taala makbulkan amalan depa ni, depa minta pula bagi sampaikan mereka kepada bulan Ramadan al-Mubarak. Yang ni tuan-tuan sekalian, ambillah amalan-amalan ni kita buat. Kerana tak rugi kita menanti Ramadan. Kerana Ramadan, kata hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Antara semayang fardu dengan fardu, antara Jumaat dengan Jumaat, siapa yang duk tunggu, siapa yang semayang fardu sekali dia duk tunggu nak semayang pula, dia duk berharap nak boleh semayang pula, maka akan digugurkan dosa-dosa dia. Siapa yang duk tunggu Jumaat ni, habis-habis Jumaat berdoa apa semua, ya Allah sampaikan aku Jumaat yang ke depan, ya Allah, dia duk minta macam tu sampai Jumaat ke depan, Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa dia. Siapa yang daripada habis-habis bulan Ramadan angkat tangan duk minta kepada Allah, ya Allah sampaikan aku kepada Ramadan yang akan datang, ya Allah, sampai Ramadan yang akan datang, Allah Ta'ala menggugurkan dosa-dosa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah sifat mukhbitin. Satu, maknanya kalau kita nak kekalkan momentum Ramadan, nombor satu, buat amal ibadat, kita rasa dalam diri kita kod-kod Allah Ta'ala tak terima. Bila tak terima, pulun duk berdoa kepada Allah. Macam kita duk apply satu-satu benda lah tuan-tuan sekalian, kita tak tahu dapat tak dapat. Kita apply nak pergi haji tahun ni, kan punya duk apply, jumpa naik atas jabatan tu, duk jumpa kawan ni cari kabel besar apa semua, sampai kabel pun kata tak boleh besar lah. Dia kata kalau gagah lagi kena karan kita semua pasal kabel. Dia kata apalah ni, pakcik balik berdoa lagi banyak-banyak ke Allah Ta'ala. Nampak tuan sekalian?
Walaupun kabel tu habang kat kita, kata, tahun ni kata ramai hak buat rayuan. Dia kata ni, walaupun hak ramai meninggal, tapi ramai hak buat rayuan ni, tak apalah, kata kami cuba tengoklah. Kalau ada kosong kami selit lebih. Tapi berdoa lah, kami tak boleh nak janji. Kita balik, kita nak seronok, kata sekalian. Taubat dah, atas tikang semayang dah berdoa, ya Allah pilihlah aku, ya Allah jadi tuyuf, jadi tetamu mu, ya Allah lagu tu punya duk pilih, duk teriak lagi buat kenuri sikit. Orang kata kenuri apa ni? Tak ada apa saja kenuri. Kenuri tu sebenarnya tu nak mendekatkan diri kepada Allah, pasal nak boleh pergi haji tu ni. Tuan-tuan nampak tak? Allah macam tu kita. Amalan kita ni kita buat, kita berdoa kepada Allah supaya Allah Taala menerima amalan ni. Baik, itu sifat yang pertama ada pada mukhbitin. Manakala sifat yang kedua yang ada pada mukhbitin ni, ada as-sabru ala adza fi sabilih. Orang yang banyak bersabar di atas segala dugaan dan ujian kepada dia. Bulan puasa dia boleh mai ke masjid, boleh mai ke surau. Lepas puasa Allah Ta'ala uji dia dengan sakit, tak boleh nak mai. Ya Allah, duk teringin sangat nak mai pasal apa bulan puasa boleh mai, tapi tak boleh pula lepas daripada tu. Sabar banyak-banyak kepada Allah. Saya tak mau hurailah sabar tu macam mana panjang apa semua nanti. Yang kedua, yang seterusnya, sifat yang ketiga, al-infaqu min rizqih. Hendaklah dia sentiasa istiqamah dalam infak rezeki dia. Infak. Kerana tuan-tuan sekalian, sedekah ni sebenarnya dia nak menarik barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah sedekah ni cukup banyak. Hikmah sedekah cukup banyak. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi kata tidak akan jatuh miskin, tidak akan rugi, tidak akan berkurang harta orang-orang yang bersedekah. Hatta orang yang bersedekah pula akan datang hikmah demi hikmah kepada dia. Dan yang ketiga, iqamatus salah. Hendaklah dia senantiasa kekal di dalam melakukan semayang. Maknanya semayang ni kena buat betul-betul. Semayang. Pasal apa? Pasal semayang adalah satu tunjang yang disebut sebagai ibadah, tunjang ibadah di dalam amal ibadah kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibn Rajab Al-Hambali ada satu lagi. Dia kata, yang ni saja, yang ni pandangan para ulama. Dia kata kalau kita nak tahu amalan kita ni Tuhan terima tak terima. Yang ni dia kata, Ibn Rajab kata berdasarkan para ulama lah dia kata. Dia kata sawabul hasanah al-hasanah ba'daha. Dia kata kalau kita nak tahu amalan kita ni Tuhan terima ataupun tidak, iaitu ketika mana kita buat satu amalan dia melahirkan amalan hak lain. Apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Maknanya dia ada kesinambungan daripada tu. Kita buat amalan dalam bulan puasa, tiba-tiba terlahir amalan dalam bulan puasa tu, dalam bulan yang tidak puasa ni, bulan Syawal, bulan apa seterusnya, amalan tu dapat dilahirkan. Dia kata apa? Dia kata itulah yang disebut sebagai amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Balik muhasabah tengok, yang tu aja. Bulan puasa tu aku boleh baca Quran, bulan puasa dulu aku boleh duk bersedekah, bulan puasa dulu aku duk boleh bangkit malam. Ni bulan Syawal ni boleh buat. Alhamdulillah, nampak macam boleh buat. Alhamdulillah, berdoa banyak-banyak kepada Allah bagi Tuhan istiqamahkan diri kita. Tuan-tuan, sikit lagi. Macam mana cara kita nak istiqamah dalam ibadah kita yang lain? Dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-8. Tadi imam kita ada sebut satu doa. Kalau tuan-tuan perasan, Allah Ta'ala sebut, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca doa tu. Tu imam kita baca, kita pun mengaminkan. Tapi kebanyakan kita ni tak tahulah belah utara tuan-tuan sekalian duk dengar Rabbana la tuzigh, bukan tuzigh. Dia bukan tuzigh, dia tuzigh, dia ghain. Rabbana la tuzigh qulubana, bukan tuzigh. Tuzigh ni dia lari makna. Kalau Rabbana la tuzigh, wahai Tuhan kami, janganlah engkau palingkan qulubana, hati kami, itu maksud dia. Tapi kalau kita baca Rabbana la tuzigh, tuzigh ni ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah engkau bagikan hati kami ke orang. Nak bagi kat siapa pula hati tu? Kan? Itu yang nak menikah lebih pada seorang tu. Kan? Pasal dia tuzigh tu lah. Kan? Apa maksud dia? Rabbana la tuzigh, ya Allah ya Tuhan kami, jangan engkau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, selepas daripada kami dapat hidayah daripada kamu ya Allah. Hidayah apa tuan-tuan? Tuan-tuan duk boleh mai ke masjid, ini hidayah Allah.
Tuan-tuan duk boleh semayang berjamaah, ini hidayah Allah. Habis-habis semayang sagi buka Quran, baca selai dua lek, itu hidayah daripada Allah. Habis-habis lagi keluar pula, lagi duk berasa ish nak belanja kawan-kawan makan, itu hidayah daripada Allah. Lepas tu duk boleh tegur, duk boleh bagi nasihat, itu hidayah daripada Allah. Sebab tu kita minta Allah Ta'ala jangan palingkan daripada hidayah ni. Maksud dia apa? Jangan Tuhan buang terus sifat untuk kita nak buat amal ibadat ni. Tuan-tuan, ada tak ada orang yang pulun masa mula-mula mai masuk dalam apa, mai tinggal di sini apa semua, duk pulun nak dapatkan surau apa semua tu, ada tak ada di kalangan kita ni hak pulun betul-betul? Jumpa sana jabatan tu, jumpalah apa semua, duk ukur kiblat macam mana apa semua, ni pulun semua semayang tak berhenti apa semua, kira duk kata angkat dia jadi pengungsi lah, mudah. Tengok tuan-tuan, lepas daripada tu 5 tahun 6 tahun apa semua ni, Allah Ta'ala punya cerita, Tuhan palingkan hati dia sampai kelar tak nampak dah dia. Ada? Tak nampak dah. Bila orang cerita kata, oh, dulu dia dah duk hidup ni, tapi lah tak ada dah. Dia pergi mana, dia duduk, dia pindah dah. Tak pindah, duk ada lagi. Tapi tak pernah nampak dah. Pasal apa? Pasal Tuhan dah buang dalam hati dia tu rasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita minta doa tu satu. Doa yang kedua apa tuan-tuan sekalian? Yang ni pun Tok Imam rajin baca juga. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Sabbit qulubana. Kalau kita baca seorang, sabbit qalbi. Kalau baca ramai, sabbit qulubana. Sabbit ni maksud dia bukan bulan sabit. Sabbit ni maksud dia tetapkan. Sabbit qulubana ba'da sabbit qulubana ala dinika. Tetapkan hati kami di atas agama kamu, wa ta'atik, dan juga di atas ketaatan kepada kamu. Itu doa tu. Dan yang seterusnya, macam mana nak istiqamah? Kita berhenti azan dulu kah? Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tumbang saya tak lupa kepada tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dalam kuliah memang selalu duk dengar. Ketika mana kuliah, saya pergi dengar. Dah masuk waktu azan, duk dengar di telinga kita. Hadis Nabi SAW, riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi kata, Man qala hina yasma'un nida'ah, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah ila akhir, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Nabi kata. Yang ni pun jangan tinggal. Benda simple aja. Bukan kena duit pun. Guna ayat liuk tuan-tuan sekalian. Tak tahu kau ayat liuk kena bayar. Nabi kata barang siapa yang hina yasma'un nida. Dia sambil-sambil dia terdengar. Yasma' dia terdengar an-nida, satu seruan azan tadi ni. Habis-habis dia dengar tu, dia angkat tangan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Dia baca yang tu. Hatu pun kita memang duk mengapai dah tuan-tuan sekalian. Kan kita bukanlah kita mengapai, tapi duk tengok di TV selalu doa tu sampai terapai kita ni. Apa kata Nabi SAW? Nabi bagi satu jaminan. Nabi kata halat lahu. Halat ni mana dihalalkan. Satu jaminan kepada dia, syafa'ati yaumal qiyamah. Dia akan menjadi, aku menjadi jaminan kepada dia untuk nak dapat syafaat aku ketika mana hari kiamat. Yang tu. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan tinggal. Malas macam mana sekalipun ambil satu amalan tu. Jangan tinggal amalan tu. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kembali kepada cara istiqamah dalam ibadah kita ni. Nombor satu tadi ni, banyakkan membaca doa. Doa tu jangan lupa. Dan yang seterusnya tuan-tuan sekalian, kita buat amalan dalam keadaan walaupun amalan itu sikit tetapi boleh istiqamah. Maknanya kita pulun dalam bulan Ramadan ni, kita pulun banyak sangat tuan-tuan sekalian. Tapi bila keluar bulan Ramadan nak buat juga, tapi mungkin tak termampu macam mana dalam bulan Ramadan. Pasal karan dalam bulan Ramadan tak sama dengan karan bulan Syawal ni. Kan? Jadi kalau tak sama karan tu, buat sikit tak apa. Dan ini disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 112. Tuhan kata fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Tuhan kata hendaklah fastaqim, hendaklah kamu sentiasa istiqamah, tetap teguh, kama umirta, seperti mana yang telah disuruh kepada kamu.
Maknanya buatlah amalan tu. Teruskan amalan tu sikit pun tak apa. Wala tatau. Cuma Tuhan kata apa? Jangan duk melampau. Tatau ni jangan melampau. Jangan melampau ni apa tuan-tuan sekalian? Mangkit tahajud tengah malam. Orang kata mangkit sejam sebelum nak subuh mangkit waktu tu. Dia mangkit 4 jam sebelum subuh. Mangkit 4 jam lagu duk mangkit. Sagi duk baca Quran. Sagi duk berzikir sampai hingap pergi habis. Jiran-jiran tak boleh nak lena. Dekat-dekat subuh dia jadi manyau. Tahu manyau? Manyau ni masa dia jadi nak terlena. Pejam mata. Subuh pun tak buat. Sedang-sedang asam. Anda juga elok benda ni. Pasal dia main satu semangat. Dia main satu semangat. Ni tak boleh kata apa? Jangan. Sabar. Jangan tatau. Jangan kamu duk melampau. Pasal apa? Innahu bima ta'maluna basir. Pasal Tuhan dia tahu kamu larat tak larat yang tu ya. Tuhan tahu yang kata hang ni macam mana. Tuhan tengok, Tuhan faham hang tu macam mana. Kan? Yang nak buat pulun sangat ni apa pasal? Itu maksud dia. Baik. Dan seterusnya nak istiqamah dalam amal ibadah ni apa tuan-tuan sekalian? Jangan tadi saya sebut tadi ni. Jangan kita duk sepele ataupun kita ambil ringan dengan amalan solat kita. Solat ni buat bagi betul-betul. Pasal apa? Pasal hadis Nabi kata as-salatul khams, semayang yang kita 5 waktu ni. Daripada semayang tu nak pergi ke semayang ni, wal jumu'atu ila jumu'ah, daripada Jumaat, daripada Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna idajtubitil kaba'ir. Dia akan mengkifarahkan segala dosa-dosa kita. Tapi dia ada syarat dia. Apa dia? Selagi mana kamu tidak melakukan dosa-dosa besar. Itu hadis Nabi. Kan? Nabi abang kata semayang daripada semayang, Jumaat dengan Jumaat, Ramadan dengan Ramadan, dia akan kafarahkan, gugur dosa-dosa kita. Selagi mana kita tak buat dosa-dosa besar. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Yang seterusnya tuan-tuan sekalian, macam mana nak istiqamah ni? Sentiasa kita berada dan juga kita duk berkawan dengan orang-orang yang rajin buat amal ibadat. Yang tu aja. Kita dengan isteri kita tuan-tuan sekalian, yang tu duk kawan 2 orang tu baguslah. Sekurang-kurangnya kita tahu pandang rajin, bini kita duk tegur kita. Kalau dia tak rajin, kita pula tegur dia, sama-sama tuan-tuan sekalian. Macam tu lah. Kata abang, kau apa lah ni? Kata ni tak semayang ke? Saya kata sakit perut ni. Allah, dia kata sakit perut sedia. Bibi mayang-mayang. Dia duk pesan kita lagu tu. Tuan-tuan, yang kata orang perempuan ni, alam, tuan-tuan tahu alam jam ni. Alam jam ni tuan-tuan sekalian, ni tak kuat lagi. Tapi alam orang perempuan lagi kuat pada jam tu. Oh, waktu subuh duk dengar alam ni, dengar ni bunyi jam pun dia boleh tutup buat kering tidur macam tu ya. Tapi kalau alam keluar daripada mulut orang perempuan kita, ya Allah, dia panggil pula haji sekian habis sekian, mampu kita mangkit terus cerah biji mata. Kan? Bukan kata tu saya pun duk kena macam tu saja cerita ke. Sekalian rupanya bahaya ni alam depa ni. Kira kalau dia kata bang mangkit subuh bang, tak apa lagi. Nak mangkit ni. Mangkit kan nak sembahyang nak azan? Tak apa. Tapi kalau dia kata Ustaz Luqman, mampu. Mangkit terus tuan sekalian, mangkit terus tak mungkin awak dah. Baik, duduk bersama orang yang soleh. Yang ni pun hadis ni pun tuan bisa dengar, hadis Nabi kata apa? Al mar'u ala dini khalili. Kawan ni dia akan ikut agama kawan dia. Kalau dia rajin semayang, kita pun akan rajin semayang pasal kita duk turut dia. Dan tuan-tuan pun pernah dengar macam mana Nabi kata apa? Orang yang duk berkawan dengan orang yang jual minyak atar. Kan? Pimai-pimai kalau kata kita tak beli kat dia pun, dia duk tengok muka kesian-kesian, dia perlepas kat kita sebotol. Dapat botol percuma kat kita kan? Tak pun dia kata ni minyak wangi baru, dia tak calit sikit pun kira wangi lah. Kan? Yang tu. Dan satu lagi siapa dia? Orang yang berkawan dengan tukang besi. Betul tak? Kalau tak kena percikan besi itu kepada kita, bau besi itu nanti akan lekat di baju kita. Lah ni mana nak ada tukang apa nama ni tuan-tuan, tukang buat besi. Tukang percikan besi ni apa? Kaki rokok, isap rokok suria. Dia kata rokok suria ke apa ke. Kalau isap tu dia meletit tu kan. Jaga elok-elok kalau berkawan dengan mereka ni. Baik. Jadi berkawan. Dan seterusnya tuan-tuan sekalian, yang terakhir saya sebut kepada tuan-tuan, macam mana kita nak istiqamah dalam melakukan amal ibadat, bantu Allah. Tu dia. Bantu Allah. Satu macam punya ayat dia bantu Allah. Macam mana Tuhan nak kena bantuan juga ke? Tak, bantu Allah tu maksud dia apa? Dalam surah Muhammad ayat 7. Surah Muhammad ayat 7. Tuhan kata, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wasabbit aqdamakum. Tuhan kata,
Wahai orang yang beriman, kalau kamu bantu agama Allah. Makna dia apa? Hak mana yang benda baik, kita bantu Allah, agama Allah tu dalam keadaan kita suruh orang buat benda baik. Cegah orang daripada buat benda jahat. Itu bantu agama Allah. Bila bantu agama Allah, Tuhan janji kat kita apa? Tuhan kata, yansurukum. Aku akan bantu hamba. Tuhan kata. Bukan dekat Tuhan bantu kita, wa yusabbit aqdamakum. Tuhan kata, nombor 2 aku bagi apa kat hamba? Aku bagi tetap pendirian hamba. Maknanya steady. Maknanya dia boleh istiqamah. Dia boleh kekal. Dia boleh melakukan amal ibadah sampai bila-bila. Pasal apa? Pasal dia duk bantu Allah. Dia mangkit-mangkit tidur ni, apa duk ada dalam kepala dia? Dia duk fikir, hari ni aku nak ajak orang pergi ke masjid. Macam mana cara nak ajak orang pergi masjid? Dalam WhatsApp group penduduk kan ada. Hantar. Ni semayang subuh, jom kita pergi semayang ramai-ramai. Bukan nak abang. Lagi ada pula orang duk komen pula bawah tu. Kan? Itu nak abang kata dia pergi semayang subuh tu. Orang ni tuan-tuan, netizen ni lagu tu ya. Dia pergi abang nak ajak orang pergi semayang subuh. Tapi ya lah tuan sekalian, kadang-kadang benda tu tak tahu saya nak kata, tak kenal lah ni kan. Apa abang benda betul bodoh kenal lah ni. Tahu-tahu fikir orang, kita fikir Allah Ta'ala. Janji kita buat ya. Soal orang nak kata tak kata, yang tu soal 837 punya soal. Hak nombor 1 apa? Kita betul-betul duduk di atas jalan yang benar. Kita bantu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah Ali Imran ayat 104 Tuhan kata, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tuhan kata, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang satu pok. Yang pok ni apa? Yad'una ilal khair, yang selalu duk ajak orang buat benda baik. Bila nampak benda baik, dia ajak orang buat. Wa ya'muruna bil ma'ruf, bukan takat dia ni duk ajak kepada benda baik, dia juga duk ajak orang. Dia sebarkan kepada orang dan dia juga buat benda tu. Ajak saja tak apa nak kena tuan sekalian. Tak apa nak cukup, buat sama benda baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan dia ni akan mencegah kemungkaran. Nampak benda tak cantik, dia tegur. Tegur dengan cara berhikmah, tegur dengan cara berhikmah. Allah Taala kata apa? Ulaika humul muflihun. Di sisi Allah, dia betul dah. Tuhan kata macam tu. Maknanya hanya duk fikirlah. Ni tegur ni nampak satu macam satgi depa tak bercakap dengan aku. Tu saya duk fikir tutup handphone lena bang. Pasal apa? Serah kepada Allah Taala. Tuhan abang macam tu tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah selepas daripada maghrib ni dan kepada tuan-tuan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengekalkan momentum bulan tarbiyah, bulan Ramadan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Saya mohon maaf terkasar bahasa terlajak bicara. Kepada Allah Ta'ala saya mohon ampun. Terima kasih kepada ahli jawatan Kuasa Surau kerana sudi menjemput saya untuk bersama dengan tuan-tuan pada malam yang penuh barakah ini. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.